ialah surah Yusuf. Sebab cerita dia tak boleh potong-potong. Kalau potong tak habis tergantung. Macam kita tengok cerita suamiku check perfect 10. Akak-akak ni dia suka tengok cerita sinetron Melayu, dosa seorang suami. Tu tiba-tiba pukul 10 pagi. Pelakon utama dia Rusdi Ramli dengan Liz AF. Ya, saya ni tak maaf terpengaruh dengan satu ustaz. Saya tertarik pada satu ustaz waktu saya ceramah di Johor bulan lepas, di Maktab Teknik PDRM Bakri Timur. Jadi dia buat 2 slot ceramah, seminar kekeluargaan. Slot pertama ustaz tu dari Jabatan Agama Johor. Slot kedua saya. Jadi saya dapat tengok dia ceramah lah. Dia sebut siri-siri tu lengkap kali, dengan nama pelakon, dengan nama siri, dengan nama pelakon, channel mana, Maya HD, pukul berapa, hari apa. Ya Allah, betul ustaz ni. Kalah kita yang tak ustaz pun kalah kan. Akak tengok, dengar pun terpegun. Jadi kalau akak nak tengok ceramah dia, akak tengok dalam YouTube channel saya, type saja ceramah rumah tangga holistik Ustaz Fazli JDT ataupun UFJDT. Tu dia. Daripada mula sampai akak tengok lah. Balik nanti kalau boleh buka internet, boleh buka komputer, tengok kat YouTube, tulis rumah tangga holistik. Daripada mula sampai habis. Jadi kita pun kena ikut gerak, tak boleh nak ketinggalan. Jadi itu dia tuan-tuan. Jadi itu dia. Kalau surah Yusuf ni kita potong tak habis baca, macam cerita, macam sinetron Melayu lah kan. Tengok tergantung, mesti tengok daripada siri pertama sampai siri akhir. Apa jadi kepada suami yang memiliki dosa? Dalam cerita dosa seorang suami, apa jadi kepada seorang isteri yang memiliki suaminya seorang ustaz? Suamiku ustaz, ada kan? Baru nak mula, tu dia. Belum mula lagi baru nak mula, tu dia. Tu kena ikut perlu. Saya pun kena ikut tu. Jadi itu dia sesatunya surah dalam Al-Quran yang menceritakan kisah seorang Nabi dari mula sampai ke akhir. Itu surah Yusuf. Itu dia. Sehingga keseluruhan isi Al-Quran itu sangat menyaksikan bagi orang yang sudah dibukakan hatinya untuk menyelidiki isi Al-Quran itu lebih lanjut serta mengamalkan ajaran-ajaran yang diperolehi daripadanya. Jadi Al-Quran ni tak jemu baca, tuan-tuan. Kita bacalah sebanyak mana pun ia tidak menjemukan. Kalau Ramadan esok baca balik Quran daripada mula sampai habis, jemu tak kita? Tak jemu. Tak jemu. Sebab apa? Sebab itulah kelebihan mukjizat Al-Quran. Kerana ceritanya Allah Ta'ala olah segala cerita-cerita, kisah-kisah dalam Al-Quran ni, Allah Ta'ala olah dengan begitu baik sekali. Jadi kita baca pun, kita kaji, lagi terkaji lagi tak tahu, lagi terkaji lagi tak tahu, lagi terkaji lagi tak tahu. Mana ada satu buku yang bila kita khatam, kita nak baca lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Itulah dia Al-Quranul Karim. Jadi inilah dia pengenalan sedikit mukadimah berkenaan dengan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ialah surah yang kedua dalam Al-Quran, berjumlah 286 ayat. Diturunkan ianya adalah surah Madaniyah. Apakah surah Madaniyah? Ulama-ulama dalam bidang Al-Quran, dalam ilmu Al-Quran berpendapat surah-surah Makkiyah, surah-surah Madaniyah ialah surah-surah yang kebanyakannya diturunkan selepas peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke kota Madinah. Jadi surah Al-Baqarah ini adalah surah Madaniyah.
Dan surah salah satu ciri surah Madaniyah ni ialah surahnya ayatnya panjang-panjang. Dan kebanyakan ayat dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan dalam surah-surah Madaniyah ini ada dimuatkan perkara-perkara berkenaan dengan hukum hakam. Jadi dalam surah Al-Baqarah ni kita akan jumpa perkara berkenaan dengan hukum hakam, puasa, haji, solat, zakat, nikah cerai dan sebagainya. Kita akan baca nanti dalam surah Al-Baqarah ni yang berjumlah 286 ayat, semuanya panjang. Dan ayat paling panjang dalam Al-Quran juga berada dalam surah Al-Baqarah, 200 ayat 282, semuka panjang. Masya-Allah. Itu dia. Sedikit berkenaan dengan surah Al-Baqarah. Jadi itulah dia sikit sebanyak yang kita boleh kongsikan pada malam ini untuk kuliah kita pada malam ini, dan insya-Allah kita akan bertemu kembali dalam kuliah kita untuk kitab tafsir Raibul Asir ini pada bulan Ogos nanti, pada bulan Ogos nanti, iaitu bulan Ogos nanti, iaitu pada 6 Ogos 2015. 6 Ogos 2015, muka surat 40. Kita akan mula membincangkan ayat pertama hingga ayat ke-7 surah Al-Baqarah, yang dimulakan terlebih dahulu dengan kupasan hukum-hukum tajwid surah Al-Fatihah dan juga ayat 1 hingga 7 surah Al-Baqarah ini. Adapun pada bulan akan datang, kuliah kita yang akhir sebelum Ramadan, iaitu pada 4 Jun 2015, kita akan membincangkan isikan dengan kitab hadis 40 peristiwa akhir zaman, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala apa yang dikongsikan dalam kuliah ini mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita bersama, dan kita boleh jadikan sebagai panduan dan iktibar dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kehidupan kita akan dirahmati Allah, diridai Allah, dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan kita bersama isteri dan anak-anak kita bahagia di dunia sampai ke akhirat. Dan segala apa yang saya sampaikan dalam kuliah ini, kalau ada kekurangan, kelemahan, terkasar bahasa, tersinggung kata, tersilap bicara, saya mohon maaf dari Allah SWT dan Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekian dulu untuk kali ini. Wallahu subhanahu aku lupa lihat apa dan sebelum kita akhiri kuliah kita malam ini dengan tasbih Al-Baqarah dan surah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحم بهذا الأمة وبركاته اللهم إنا نجعلك في نور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدل شملهم وفارق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وصرف الكلمة في كتابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب ينسب وصلنا لنا نبينا الإنسان ومساس الرحمن الرحيم وربنا نزلنا من ذنوب ما يغفر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا